Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali menyambung syarahan pada malam ini berkenaan tajuk bahaya ujub. Kami mohon izin daripada jemaah untuk melewatkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah. Tidaklah terlalu lewat, kita faham malam Jumaat orang tidur awal, esok nak petang sejadah. Kita taklah lama sangat. Tadi tu Tuan Imam sebut dah, sebelum 9 suku kita berhentilah. Hadirin hadirat sekalian, jadi orang kagum kepada diri sendiri ni, siapa-siapa pun boleh berlaku terkena pada. Bukan manusia seperti Qarun saja. Bahkan bukanlah kita nak keterlaluan sangat. Sahabat-sahabat Nabi sendiri pun ada di kalangan mereka terkena penyakit ujub ini. Dan ini bukan tuduhan melulu, tidak. Kalau tuan-tuan masih ingat dalam kisah perang Hunain. Perang Hunain ni, perang ni berlaku sejurus selepas pembukaan kota Mekah. Dan perang ini berlaku kerana tidak puas hatinya orang-orang musyrikin Mekah, terutamanya puak Hawazin dan puak-puak Mekah Al-Mukarramah. Jadi kedua-dua puak ini, puak Hawazin dengan Saqif, mereka bercadang dan merancang untuk nak menyerang umat Islam. Jadi dia buatkan satu kumpulan di luar, di satu kawasan bernama Autas, dekat dengan lembah Hunain. Dan mereka bawa segala antara Mekah dengan Taif, tapi lebih dekat dengan Taif. Dekat dengan Taif. Dan peperangan itu berlaku pada 6 Syawal tahun 8 Hijrah bersamaan tahun 630 Masihi. Dan jumlah tentera Islam masa itu asalnya 10,000 orang. Tapi ada 2,000 orang daripada Mekah yang bila Nabi dan sahabat datang, 10,000 orang dia jadi takut, akhirnya mereka masuk Islam. 2,000 ni dia join sekali dalam grup Nabi. So sekarang orang Islam dah ada 12,000 orang anggota. Jadi ketika nak pergi perang, puak musuh ramai 20,000 orang. Tapi orang Islam rasa kuat, dia jadi overconfident lah. Sebab sebelum ni hanya ada 10,000, kita boleh tawan kota Mekah. Maka setakat 2 kampung ini, Hawazin dengan Saqif, apa barang, kita dah 12,000 orang. Kacang sajalah. Dia dah rasa kita kuat. Gagah kita. Allah tegur. Qad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunain. Allah Ta'ala sebut perkataan Hunain. Iz a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika itu kamu dah kagum dengan kamu punya bilangan. Allah Ta'ala sebut. Kamu dah rasa, dulu kita 10,000, sekarang kita 12. Kacang yang boleh makan 2 kampung je. Dia dah start rasa dia menang. Ni ingat nak pilihan raya ni jangan nak overconfident. Kita ramai, peduli apa? Jangan. Itu ujub namanya. Ujub. Sahabat ditegur oleh Allah. Kau ingat kau ramai, kau boleh menang. Allah Ta'ala tegur. Tapi alhamdulillah perang itu orang Islam menang. Musuh 70 orang terbunuh dan 6,000 orang jadikan prisoner of war. Tapi itulah dalam sejarah peperangan dunia rampasan terbesar umat Islam ketika itu. Tak pernah rekod rampasan harta perang terbanyak. 24,000 ekor unta, 40,000 ekor kambing dan 4,000 wakih perak. Satu wakih ni bersamaan 213 gram. Rupanya orang Mekah, dek kerana takut barang dia orang rampas, dia pindah bawa semua harta. Mana kalau kita pindah dengan piring-piring Astro sekali bawa. Punyalah dia tak nak orang ambil barang dia. Kalau kita pindah piring Astro tinggal lah. Tak, dia bawa semua. Lemari dia bawa, apa semua dia bawa. Itu bila orang Islam menang, tengok harta dalam lembah, banyaknya. Akhirnya apa nak buat? Maka disitulah berlaku sedikit kontroversi. Timbul isu pengagihan. Dia bila dah banyak duit ni, kelahi macam kita nak beranak jugalah. Time tak ada duit, tak ada orang pun ambil tahu ingat hai kita ni. Time kita dah ada duit sikit, dah apa, ramai lah dekat. Lepas tu kita dah nak mati-mati esok, ramai lah nyending-nyending. Tukar nama dah, ni dah nama siapa? Ni nama siapa? Sibuk lah nyerita kita. Sebab dah ada duit. Masjid surau pun sama. Time masjid tak ada duit, orang tak ambil tahu sangat. Tapi dia dah tengok masjid banyak duit, dia punya kira macam duit dia. Macam semua tu duit dia semua. Orang tak boleh tengok orang lebih. Jadi apabila harta banyak, timbul soal pengagihan. Ibn Mas'ud cerita, qala rajulun, ada satu orang sahabat, wallahi inna hadhil qismata ma udila fiha wa ma uridu biha wajhullah.
Bila dah orang ni dapat sikit, orang ni dapat, ialah tak dapat lah. Kita harta perang ni kita bagi-bagi ikut sumbangan dalam pasukan. Macam kalau dalam satu formasi peperangan, mungkin komando dapat lebih sebab dia orang kan masuk awal. Komando kalau polis 69 komando, itu semua mungkin pandura semua yang jenis pandu arah untuk tentera TUDM hantarkan bom. Ingat senang kerja itu. Dia nak sabotaj elektrik lagi. Jadi komando GGK VET69 Pascal apa semua ni dapatlah lebih sikit. Lepas tu dia ada pula anggota lain, semboyan lain, semboyan jaga telefon, bola lain pula dia punya portion dia. Bukan kata dia tak ada sumbangan, ada. Infanteri kata kebal, ada kerja dia, tapi taklah dia bagi-bagi. Wataniah PhD 512 505, jauh lah sikit kawalan luar kan. Rela lagi belakang, dia siap gayung lagi belakang. Jadi dia ikut, agakkan kita pembahagian ikut sumbangan. Jadi ada yang tak puas hati. Demi Allah wallahi, inna hadhil qismah ma'udila fiha. Pembahagian kita ini tak ikut cara yang Allah ajarkan kita ajar selama ini. Wa ma uridu biha wajhullah. Dan cara pembahagian begini, ini bukan nak cari redha Allah. Ini semua nak jaga kroni belaka. Siapa yang bagikan harta perang? Nabi. Orang tak puas hati, Nabi pun kena. Cerita tu sampai ke telinga Nabi. Fatughayyir wajahu hatta kana kasirfi. Maka kata Ibn Mas'ud, ketika cerita orang mula bercakap kata Nabi ni dah pau duit, makan duit apa macam-macam. Ketika itu kata Ibn Mas'ud, berubah muka Nabi macam kemerah-merahan. Jadi kemerahan, telinga dah merah, pipi dah merah. Nabi menahan marah. Maka kata Nabi, faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu rahima Musa qad udhiya bi aksar min hadza fasabara. Siapa lagi yang kamu boleh katakan sebagai adil kalau Allah dan Rasul pun kamu anggap tidak adil? Semoga Allah merahmati Nabi Musa kerana dia pernah dituduh lebih teruk daripada ini, tapi dia tetap bersabar. Merah muka Nabi. Tuan-tuan, buat duit ni jangan cakap lah Nabi pun kena. Bukan kata Nabi makan duit. Orang tak puas hati tu biasa. Cuma zaman tu tak ada netizen saja. Kalau ada netizen, teruk kena bantai. Iya. Orang tentera troll pun beramai zaman itu. Nak troll je kerja dia. Keluar gambar lah, Aisyah lah, agakkan kita. Tapi itu dia berpunca daripada apa? Berpunca daripada ujub, kamu rasa kamu besar dan sebagainya, membawa kepada perpecahan yang lebih besar. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, apa punca kita boleh jadi ujub ini? Saya melihat ujub ini dia boleh jadi berbanyak punca. Pertama sekali, bila sering dapat pujian, itu boleh jadi ujub. Lepas itu kita kadang jadi nazir masjid, nazir surau, kita punya jawatan kuasa, pasukan yang bagus, banyak program, kutipan pun bagus, belanja pun bagus. Kutip saja tak belanja pun tak ngutip. Belanja tu mustahaknya. Patutnya duit minggu lepas tak boleh simpan sampai minggu depan. Habis kan betul? Jumaat depan collect lagi. Patut kena begitu. Tapi ada jenis orang dia suka mengumpul. Supaya dalam surat agung, kita berjaya minggu pertama 12,000, minggu kedua 10,000, minggu ketiga jalan setahun, setakat bulan 9 kita mengumpul 238,000. Mabla. Tak tahu benda tujuan. Nak bentang cara begitu, orang suruh belanja. Tuan-tuan sedekah suruh dia belanja, bukan suruh dia simpan. Tapi ini bukan cerita sini, cerita Masjid Kuantan sini. Okey. Sini joy, semua kipas helikopter, mana belanja betul lah tu. Dia bila banyak dipuji orang. Saya banyak pergi masjid surau, masjid yang aktif, buat program tak berhenti, karnival macam-macam. Dia ada kafe, ada apa. Tapi bila dia dah terlalu dapat pujian orang, akhirnya merudum. Zup merudum. Banyak. Kalau nak buat contoh ni, tak boleh nak contoh, ada recording. Kalau tak ada record, buat ke contoh. Terus menjunam je. Kita sebab kita bermain dengan masjid, kita tahu, kenapa masjid dia dah tak buat program? Masjid belah sana dulu sebulan sekali dia buat program karnival macam-macam. Rupanya bila bertukar jawatan kuasa, yang jawatan kuasa lama dah tak campur, dia kata perpecahan berlaku. Merasa kadang bila kita borak, dulu Ustaz surau masjid ni tak ada program pun, JK dulu entah beli gereja, tak tahu lagi dengan bencin tu boleh buatnya.
Tapi kami ni geng-geng dia dah start ujuk. Kami ni kumpul geng-geng muda dulu 3 orang, kita fikir macam mana harinya berjaya kita buat. Kita orang zaman ni kita panggil ceramah, disusunlah cerita. Wah malah sur. Makan setiap malam. Apabila engkau sudah mula mengangkat diri dan merendahkan orang lain, itu ujub. Kalau sekadar dia cerita dia berjaya, kami pasukan baru ni, kita alhamdulillah kita dah berjaya tu, kita meneruskan legasi kepimpinan yang dulu pun okey, cuma dulu mungkin duit tak banyak, kita pun ada sumbangan corporate. Kan lain ayat orang begitu, ayat orang tawaduk. Orang ujub tak. Dia bantai orang dulu rapat. Sebab nak cerita zaman dia ni, ini contoh ni di Kuantan banyak berlaku ya. Di Selangor saya tak pernah dengar lagi setakat ni lah. Jadi sangat bahaya dipuji orang. Saya pernah jumpa orang yang berjaya membawa kampung dia tu buat masjid. Dia baik dengan Perdana Menteri. Dah mula dia ajar buat surat sekeping, PM sign, bila tu ICO, KP ICO, lulus. PM sign lulus, bukan timbang habis baik, lulus. Dia pun frame surat tu letak kat rumah dia. Bila masjid tu siap malam dia meratip cerita ni, masjid ni ustaz saya buat ni. Janganlah begitu. Kita tahulah tuan buat, tapi bila terlampau banyak sangat, macam bila hujung ayat tu nak harap geng lain, sampai sudah tak dapat masjid. Jangan ayat itu ada. Kalau ayat alhamdulillah saya dengan kawan ngadap jugalah Perdana Menteri puas ke nak dapat ni. Alhamdulillah ni berkat rezeki. Kan lain ayat orang tawad, orang tasawuf. Orang tasawuf ni lain ayat dia. Ini tak nak nyalah ke orang. Nak harap JK dulu. Tak merasa lah ustaz, besar ini masjidnya. Allah teruknya mulut. Itu ujub. Dia merasa dia bagus. Jadi jangan hidup ni susah kalau kena puji. Macam ni, buat live. Orang asyik muji. Oh terbaik ustaz. Oh bagus ustaz. Tak apa yang terbaik itu. Tak tahu. Terbaik. Mantap bosku. Bantai lagi ustaz. Kita pun syok je tengok jari begini. Bila orang keluar muka marah, terus kita marah. Apasal kau marah aku? Tak boleh kena marah aku ustaz ni. Rupa nak suruh senyum semua. Terbaik ustaz, terbaik. Bagai bawah. Mantap. Kerja netizen ni mantap je kerja. Siap boleh hantar star sekarang, star RM5, RM10. Kling. Jangan nanti jadi ujub.